Daripada pantulan cermin ni, dia pandang ke arah Encik Khalid dan dia tanya, "Abang, saya cantik tak?" Dia cakap macam tu. Kan aku cakap tadi, belakang dia kan macam kotak macam tu kan. Yang lori makanan tu. Macam ada orang ketuk daripada belakang macam, macam tu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Pertama sekali, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni, ada lagi beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, untuk kisah seram kita yang pertama ni dikongsikan ataupun dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Encik Khalid. Di mana Encik Khalid ni ceritakan di dalam email yang dia ni tinggal di satu kawasan yang terletak di Putrajaya dan dia juga bekerja sebagai pemandu Grab sepenuh masa. Di mana dia kata sebelum ni dia bukan kerja pemandu Grab, cuma dia hilang pekerjaan dia sewaktu PKP ataupun waktu COVID-19 melanda negara kita. Kan ada ramai orang yang hilang pekerjaan kan, yang kurang bernasib baik. Jadi Encik Khalid ni adalah salah seorang daripadanya lah. So aku daripada Sembang Kopi ingin ambil kesempatan ni untuk mendoakan korang semua yang kurang bernasib baik, yang hilang pekerjaan tu. Semoga korang semua dikurniakan rezeki yang lebih besar daripada rezeki korang yang sebelum ni, dan semoga semua urusan korang dipermudahkan oleh Allah SWT. So berbalik pada cerita Encik Khalid tadi, dia ni kata pada waktu hari kejadian seram ni berlaku, dia ni ada dapat job untuk ambil seorang penumpang daripada lapangan terbang antarabangsa KLIA menuju ke satu taman perumahan ataupun kawasan perumahan yang terletak di Persin 12 Putrajaya. So disebabkan macam aku cakap tadi, Encik Khalid ni dia bawa Grab sepenuh masa, jadi bila dia dapat job tu walaupun dah malam dia akan pergi jugalah. Jadi dia pun menghala ke KLIA dan dia ambil lah satu penumpang perempuan. Dan dia kata bila dia perempuan tu naik kereta dia berbual dengan perempuan ni. Perempuan ni adalah salah seorang, orang kata macam pembantu rumah lah. Dan dia punya owner dia ataupun dia punya bos dia rumah dekat Persin 12 tu. Dan bila dia berbual tu dia kata perempuan ni macam ada slang-slang Indonesia kan. Jadi mungkin disebabkan border sebelum tu border tak buka, jadi bila border dah buka baru dia boleh datang balik lah. Waktu Encik Khalid ni tengah berbual dengan perempuan ni, dia kata dia macam ada satu bau yang bau bunga, bau wangi yang dia jarang bau lah. Jadi Encik Khalid ni kata, wangi betul perempuan ni. Dia cakap macam tu kan, minyak wangi apa yang dia pakai, ataupun ada bunga ke yang dia bawa. Sebab bau dia memang bukan macam minyak wangi yang biasa, bau dia macam ada satu bau bunga tau. Jadi Encik Khalid ni macam sambil tu dia bawa je lah, dia just endahkan je. Bila dia jalan sampai je ke Persin 12 tu, dia turunkan perempuan tu. Dia cakap dia terima bayaran and then dia pun terus jalan lah untuk pulang ke rumah. Sebab lepas tu dia tak ada job lagi. So dia pun jalan menghala ke rumah. Tapi yang peliknya, Encik Khalid ni bagi tahu yang bau wangi tu still ada dalam kereta dia. Walaupun perempuan tu dah turun, tapi bau wangi tu still ada dalam kereta dia. Jadi dia macam rasa tak sedap hati lah kan. Jadi dia pun singgah lah dulu kat kedai apa semua. Lepas tu baru dia balik ke rumah. Sampai je ke rumah, Encik Khalid ni bagi tahu yang isteri dia macam tunggulah Encik Khalid ni balik sebab dah malam kan, 11 lebih tak balik-balik lagi. Jadi bila sampai je kereta dekat kawasan parking kereta ni, isteri Encik Khalid ni pun keluar. And then dia pun keluar, dia pun tanyalah suami dia kenapa lambat sangat. And then Encik Khalid tak naklah cerita ada bau wangi ke apa, dia tak cerita. Jadi dia kata tak adalah, ni sikit jam tadi menghala ke
Putrajaya jam. Dia cakap macam tu. Mungkin orang ramai balik kampung kot. Dia macam buat satu cerita lah supaya isteri dia tak risau. Jadi Encik Khalid ni pun okey, kemas-kemas lah kereta dia. Dah memang jadi rutin dia bila waktu malam, habis saja waktu dia hantar penumpang ni, dia akan kemas kereta dia. Dan isteri dia tolong lah waktu tu sebab isteri dah lalang keluar kan. Waktu tu anak-anak Encik Khalid ni dah tidur. Jadi waktu dia tengah keluar ni, tiba-tiba isteri Encik Khalid ni bagi tahu yang, abang, dekat tempat duduk belakang ni siapa punya? Dia cakap macam tu kan. Lepas tu Encik Khalid ni macam pelik, siapa punya? Apa yang siapa punya? Dia pun tengok tempat yang isteri dia tunjuk tu. Dan Encik Khalid nampak macam ada satu selendang warna putih yang ada dekat tempat duduk belakang lah. Jadi Encik Khalid kata, lah entah orang tu punya tak? Tadi penumpang tadi tu. Dia cakap macam tu. Tak apalah, besoklah saya hantar balik, dia kata tu. Lepas tu isteri Encik Khalid ni dia macam ambil lah selendang tu kan. Dan dia kata, bang, kalau saya ambil boleh tak? Dia cakap macam tu. Encik Khalid ni terkejut sebab Encik Khalid kata itu bukan dia punya kan. Jadi dia kata, kenapa pula awak nak ambil? Dia kata macam tu. And then isteri Encik Khalid ni kata tak tahu, dia rasa macam dia nak selendang tu. Masa tu Encik Khalid ni dah rasa macam something yang pelik bini aku ni kan. Kenapa tiba-tiba je nak benda tu, sebab itu bukan dia punya. And then lagi satu owner dia daripada Indonesia. Jadi Encik Khalid ni memang rasa macam tak best lah, sebab dia ada bau wangi tau dalam kereta dia tadi. So okey lah, dia pun kata dengan isteri dia, ikut awak lah, dia kata. Kalau tak besok saya nak hantar balik. Dia dekat Pesin 12 je, dia kata macam tu. So isteri Encik Khalid kata, tak, saya nak, dia kata macam tu. Okey lah, dia pun ambil bawa masuk dalam kan. Encik Khalid ni pun mandi dekat pukul 12 lebih macam tu. Encik Khalid kata dia dah nak masuk tidur lah. Tapi isteri dia ni asyik, dia tengah pakai selendang tu dekat kepala dia. Jadi Encik Khalid kata, dah lah tu, basuhlah dulu. Itu dah lah orang punya, awak ni dah lah main ambil je, dia cakap macam tu kan. So isteri Encik Khalid ni macam pakai. Lepas tu dia kata tau, dia macam tanya Encik Khalid ni, abang cantik tak saya pakai? Dia cakap macam tu. Encik Khalid ni jadi lagi heran lah. Dia kata, yelah, cantik lah. Dah lah, saya nak tidur lah, besok nak sambung balik kerja ni, dia cakap macam tu kan. Okay, so si Encik Khalid ni pun ambil selendang tu, dia masuk dekat dalam bakul baju kotor dia. Encik Khalid kata malam tu dia tidur, dia tak ada mimpi apa-apa, tak ada mimpi pelik-pelik lah. Cuma waktu dia tersedar, waktu tu pukul 3 lebih pagi. Encik Khalid kata Encik Khalid bangun, dia tengok jam di meja lampu dia tu, yang tepi katil tu, pukul 3 lebih pagi. So Encik Khalid ni kata okey lah. Dia tengok isteri dia tak ada. Jadi dia kata, mana isteri dia pergi? Dia pun mungkin dekat tandas, dia cakap macam tu kan. Tengah-tengah dia mamai ni, Encik Khalid ni kata dia ni rabun, dia pakai spek lah kan. Jadi dia kata dia raba-raba lah cari spek dia. Jadi dia pun pakai spek. Bila dia pakai spek, dia nampak isteri dia tengah duduk dekat meja solid ataupun meja sikat rambut tu kan, menghadap ke cermin. Sambil tu dia tengah pakai selendang tu lah, tengah tengok cermin tau. Encik Khalid ni dah rasa macam something yang tak best. Dia rasa macam seram lah kan. Siapa pula yang pakai selendang pukul 3 lebih pagi depan cermin? Jadi Encik Khalid ni pun tegur lah, yang tak habis lagi ke? Kata kan, kenapa awak tak tidur? Dia cakap itu. Tapi isteri Encik Khalid ni, dia tengah cuba selendang ni, dia tengok ke arah cermin kan. Lepas tu daripada pantulan cermin ni, dia pandang ke arah Encik Khalid dan dia tanya, abang, saya cantik tak? Dia cakap macam tu. Encik Khalid ni macam pelik lah kan. Awak dah pukul 3 pagi lah, awak jangan buat hal lah, dia kata kan. Jomlah kita tidur, dia cakap macam tu. And then isteri Encik Khalid ni berulang kali tanya perkara yang sama, abang, saya cantik tak? Abang, saya cantik tak? Dia tanya banyak-banyak kali. And then Encik Khalid ni macam geram lah kan. Dia kata, dah lah, jom tidur lah, dah pukul 3, dia cakap macam tu. Suara dia macam tinggi sikit. Tiba-tiba yang mengejutkan Encik Khalid, ada suara daripada belakang dia, daripada arah katil dia, yang tanya dekat Encik Khalid, abang cakap dengan siapa? Macam tu. Encik Khalid ni dia terus pandang ke belakang tau. Dia pandang ke belakang, dia tengok isteri dia tengah duduk dekat katil, tengah selimut lagi. Dia tanya dekat Encik Khalid, Encik Khalid ni bercakap dengan siapa? Waktu tu Encik Khalid tengok ke arah meja tu, tak ada orang, tak ada sesiapa pun yang duduk dekat situ. And then Encik Khalid ni kata lepas daripada tu, dia pun ambil selendang tu, dia cuba nak pulang lah, carilah tuan dia ataupun pulang balik pada pembantu rumah tu kan. Tapi dia tak tahu nombor berapa apa semua. And then
kisah dia habis kat sini. Cuma Encik Khalid kata, bila dia tanya isteri dia kenapa isteri dia nakkan selendang tu kan, pertama kali dia pandang dia nak, isteri dia kata tak tahulah, dia rasa macam ada something yang menarik dia untuk ambil selendang tu. Macam dia rasa macam dia nak lah benda tu, padahal benda tu bukan dia punya. And then sebelum-sebelum ni pun, kalau ada barang customer yang tertinggal dalam kereta Encik Khalid ni, Encik Khalid kata isteri dia akan cepat-cepat cakap, bang pulang bang, dia kata barang orang ni tak baik, kesian dia. Dia akan cakap macam tu. Tapi waktu selendang tu ada dalam kereta, isteri dia macam tak bagi pulang, macam nak simpan benda tu. Tapi lepas je Encik Khalid ceritakan pada isteri dia apa yang berlaku malam tu, dengan siapa dia bercakap apa semua, isteri dia jadi takut lah. Jadi isteri dia pun kata okey, cubalah pulang kan. And then kisah dia habis kat situ. Dan itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Khalid ni. So pada pendapat korang macam mana? Adakah selendang tu milik siapa, ataupun selendang tu ada apa-apa ke dekat selendang tu? Kita pun tak berani cakap kan, sebab kalau kita nak cakap pembantu rumah tu punya, kan jadi fitnah pula kalau pembantu rumah tu tak bawa apa-apa. Tapi itulah pengalaman yang pelik dan misteri plus seram lah yang dialami oleh pengirim kita, iaitu Encik Khalid ni. Okey, untuk kisah seram kita yang kedua ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Gani. Di mana Encik Gani ni bagi tahu di dalam email yang dia ni tinggal di satu kawasan, iaitu di Sentul, Kuala Lumpur. Dan dia juga bekerja sebagai pemandu lori untuk satu syarikat pengeluar makanan. Dan pada waktu hari kejadian seram ni berlaku, dia ni sebenarnya ada kerja ataupun ada task lah untuk hantar bekalan ataupun stok ke satu kawasan di Terengganu, iaitu Kemaman. Jadi dia terpaksa melalui satu jalan yang diberi nama sebagai Highway LPT lah. Jadi sampai je ke Kemaman, dia bertolak tu dalam tengah hari lah, mungkin pukul 2 lebih macam tu. Sampai saja ke Kemaman, dia turunkan barang apa semua, dia bersiap lah untuk balik. Jadi bertolak balik tu dalam pukul 6 lebih macam tu. Jadi Encik Gani ni bagi tahu yang lori memang tak boleh laju kan, jadi dia bawa je santai je lah. Waktu tu pukul 8 lebih, dah separuh perjalanan, Encik Gani ni bagi tahu yang dia ada terserempak dengan satu motor yang ditolak oleh seorang lelaki dan ada seorang perempuan yang ikut daripada belakang lah. Jadi Encik Gani ni kata macam kesiannya kan, mungkin suami isteri ke kan. Motor rosak tengah-tengah highway ni, nak tolak ke mana pun tak tahu. Jadi Encik Gani ni dia memang akan tolong. Dia dah selalu nampak ada motor rosak dekat highway ke apa, dia akan bantu. Dia akan letak motor tu di belakang lori dia, and then dia akan suruh penunggang motosikal tu untuk naik lori dia lah. Jadi Encik Gani ni buat benda yang sama. Dia pun berhenti tepi, and then dia pun turun daripada lori, dia pergi ke arah budak tu, dia sapalah budak tu kan. And then dia cakap, "Dek, motor okey ke?" Dia kata, "Rosak ke apa ni?" Dia cakap macam tu. And then budak tu kata, "Oh bang, motor saya habis minyak lah saya bang." Dia cakap macam tu. So Encik Gani ni macam lega lah. Oh, ingatkan rosak ke apa kan, rupanya habis minyak. Jadi Encik Gani kata nak pergi ke mana? Dia nak balik ke Selayang rumah dia. And then Encik Gani kata jauh lagi, sebab perjalanan tu masih jauh lagi, belum sampai lagi pun dekat tol LPT tu. Jadi Encik Gani kata jauh lagi ni, awak nak tolak ni, apa kata awak naik je dengan saya, motor letak dekat belakang lah, naik lori kan. And then budak ni pun macam tanyalah, double confirm lah, betul ke bang, tak apa ke? Dia kata tak apalah. Encik Gani kata lagi pun takkan nak tolak motor ni sampai ke KL, jauh lagi tu, cakap kan. Okey lah, budak ni pun macam orang dah offer kan, dia on je lah. Jadi dia pun sama-sama lah angkat motor tu, naik kat bahagian belakang lori. And then lori Encik Gani ni pula, Encik Gani bagi tahu dia bukan lori yang jenis atas tak ada bumbung, bukan. Dia yang bertutup semua, yang macam kotak tu kan, ni lah makanan. Jadi masukkan motor atas tu, dia ikat apa semua, dan dia tutup lah pintu kan, tutup pintu. And then Encik Gani kata okey, awak naik kat depan, dia kata macam tu. Okey, budak tu pun naik. Budak tu naik, and then Encik Gani ni pun naik lah dekat bahagian pemandu kan. Waktu dia dah naik ni, dia pelik sebab dia nampak budak lelaki ni seorang jadi dalam lori dia kan. Jadi dia pun tanyalah dengan budak ni, kawan awak tadi mana? Dia cakap macam tu. And then budak ni pun cakap,
Kawan saya? Siapa bang? Dia cakap. Mana ada kawan, dia kata. Awak biar betul. Tadi awak tolak motor, saya nampak ada perempuan jalan belakang awak tadi. Dia cakap macam tu. Budak ni dengan pantas terus macam, Astaghfirullahalazim bang, biar betul bang, dia cakap. Abang yang buat saya macam ni bang, saya memang jalan seorang tadi, dia kata. Oh, Encik Gani ni lagilah dah macam, tadi aku nampak berdua. Tapi bila budak ni dah kata memang dia jalan seorang, memang tak tunggu lama lah Encik Gani kata. Masuk gear jalan kan. Dalam perjalanan tu memang jadi agak sunyi lah. Jadi awkward tau. Sebab budak ni pun dah mula rasa takut. Dia mungkin apa yang dia fikir Encik Gani tak tahu. Dan Encik Gani ni pula dia terfikir, aku nampak ada orang tadi belakang dia. Mana orangnya? Dia kata macam tu. Okay lah, tak apalah, mungkin betul lah budak ni seorang kan. Mungkin Encik Gani ni salah nampak. Tapi kalau salah nampak, bayang ke logik lagi. Sebab Encik Gani kata memang dia nampak ada perempuan berjalan kat belakang kan. Tiba-tiba budak ni, tengah Encik Gani berfikir ni, budak ni tanya, bang, saya nak tanya sikit abang, boleh? Dia kata. Tanyalah, kenapa? Abang nampak kawan saya tu rupanya macam mana? Dia cakap macam tu. And then Encik Gani ni macam buat lawak lah kan. Nak pula kau tahu, tadi nampak macam takut sangat. And then dia orang pun ketawa kan. Budak dia kata, cakap lah bang, betul-betul lah bang, dia kata kan. Encik Gani ni pun cakap, dia tak adalah rupa menyeramkan ke apa. Aku nampak ada orang perempuan jalan belakang kau. So aku ingat korang ni macam suami isteri ke, motor rosak. Aku fikir macam tu. Tak sangka pula bila kau cakap kau seorang tadi kan. And then budak ni pun kata dalam perjalanan dia tolak motor tu, tak ada pula dia rasa seram ke, bulu roma naik ke, dia rasa macam ada orang kat belakang. Tak ada, dia kata. So Cik Gani pun macam okey je lah, tak apa. Dia pun berbual kosong lah kan. Dia tanya budak ni kerja kat mana, apa semua. And then budak ni kata dia belajar di satu college yang dekat Pahang. Jadi dia menghala balik lah sebab cuti, mungkin cuti SEM ke apa. Jadi dalam berbual sampailah masuk ke KL apa semua. Dia pun hantarlah budak ni terus kat stesen minyak. And then dia cakap kat budak ni, okey, hati-hati yang jalan. Okey bang. Dia pun nak bagi duit minyak kan. And then Cik Gani kata, tak payah, aku memang on the way nak balik KL ni. Aku pun nak balik terus pergi rumah aku kat Sentul, dia kata tu. So budak ni kata, betul ke bang? Betul, tak apa, hati-hatilah jalan, dia kata tu. Terima kasih banyak lah budak tu cakap kan. Budak tu macam terima kasih lah. Yelah jauh kot. Kalau abang tu tak ada, tak ke dia kena tolak sampai KL. Jadi Encik Gani ni dalam perjalanan dia nak balik ke rumah ni, dia kata dia duk terfikir lagi, apa yang dia nampak? Betul ke apa yang dia nampak? Ataupun perasaan dia ke? Dia kata macam tu. Lagi satu orang kata situasi seram ni, bila Encik Gani ni sampai ke rumah dia parking. Encik Gani ni tinggal di satu rumah macam apartment tau, ataupun flat lah. Jadi dia parking kat belah bawah. And then bila Encik Gani ni parking apa semua, dia pun turun daripada lori, dia tutup. Waktu dia nak berjalan tinggalkan lori dia terdengar macam ada bunyi ketukan dekat bahagian belakang. Kan aku cakap tadi, belakang dia kan macam kotak macam tu kan, yang lori makanan tu. Macam ada orang ketuk daripada belakang macam macam tu. Contoh. Jadi Encik Gani ni macam aku salah dengar ke, dia kata macam tu kan. Dia pun berdirilah kat situ kejap. Dia tengah nak dengar ni, dia dengar lagi tang dekat belakang lori dia. Jadi dia macam siapa pula dekat dalam lori dia kan, dia kata macam tu. So okey lah, dia pun beranikan diri. Encik Gani kira berani lah. Kalau aku tak buka dah. Encik Gani ni pergi ke belakang lori. And then dia pun buka pintu tu. Dia buka je pintu tu, alangkah mengejutkan Encik Gani ni bila dia nampak ada seorang perempuan yang sedang macam, bukan cangkung lah, dia macam duduk tapi dia punya lutut dia rapat. Yang Encik Gani nampak hanya lutut dan muka separuh, di mana mukanya putih and then matanya merah, memandang tepat ke arah Encik Gani. Dan Encik Gani kata dia terus tutup pintu tu. Dia just cakap Allahu Akbar, dia tutup pintu and then dia kunci lah kan. Dia pun terus lari naik ke atas, cuci kaki apa semua, and then dia tidur. And then keesokan harinya, hari cuti. Waktu tu hari Jumaat, jadi hari cuti dia tak kerja lah kan. Jadi dia ajak kawan serumah, dia duduk rumah sewa. Jadi dia ajak kawan dia turun. Dia kata jomlah aku nak tengok dalam lori aku semalam aku. Dia pun cerita. Jadi kawan Cik Gani ni ialah member satu rumah. Jadi dia percayalah, dia kata jomlah kita try turun, jom tengok. Dia pun turun. Bila dia buka je belakang, memang tak ada apa-apa, kosong, tak ada apa-apa pun. Tapi apa yang dia nampak dalam lori dia malam tu, adakah apa yang dia fikir
benda tu bermain di fikiran dia, and dia ternampak ke, ataupun memang benar-benar ataupun betul-betul ada gangguan ke, Encik Gani pun tak tahu. So pada pendapat korang macam mana? Adakah itu adalah satu, boleh jadi juga sebab dia pun berfikir kan, siapa tu, jadi mungkin benda tu bermain-main kat situ. And then ataupun memang ada sesuatu yang menumpang. Mungkin benda tu mula ikut budak tu, tapi bila naik atas lori apa semua, benda tu duduk kat belakang kan. Dan lepas daripada tu tak ada gangguan lah, tak adalah bunyi ketukan apa lagi. Cuma Encik Gani kata itulah satu pengalaman yang pada dia menyeramkan lah, yang dia tak boleh lupakan. Okey, untuk kisah seram kita yang terakhir ni dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Amin. Di mana Encik Amin ni dia bagi tahu yang pada hari kejadian seram ni berlaku, dia ni sebenarnya baru balik daripada keluar dating dengan girlfriend dia. Waktu tu dia jalan-jalan dekat satu mall yang terletak di ibu kota lah, Kuala Lumpur. Nama mall ni dia ada tulis, tapi aku rasa tak payahlah aku nyatakan nama mall ni. Cuma clue yang aku boleh bagi, tapak mall ni dulu adalah satu tapak penjara lama, paling lama lah yang terletak di negara kita. So korang dah tahulah mana mall yang aku maksudkan. Jadi waktu kejadian seram ni berlaku, dia ni sebenarnya dah on the way balik dah, sebab waktu tu dah pukul 9 lebih. Mall ni tutup pukul 10. Jadi dia pun turun menghala ke dia punya parking apa semua. Dia dah bayar parking tiket semua. Dia pun pergilah mencari kereta dia. Cuma dia kata kenapa tak tahu, waktu tu dekat kawasan parking dia tu agak gelap, tak macam dia parking datang tadi. And then Encik Amin ni macam rasa macam kenapa dah mula macam nak gelap kan, lampu-lampu macam tak nak menyala je kan. Sebab dah nak tutup ke. Dia pun terfikir macam tu. And then girlfriend kepada Encik Amin ni memang jalan rapat tau dengan dia, sebab dia dah rasa macam kenapa gelap kan dia punya tempat parking ni. Jadi dia pun jalan cari kereta dia. Yang misterinya ataupun yang menghairankan Encik Amin ni, dekat 20 minit dia berjalan cari kereta dia tak jumpa-jumpa. Sedangkan dia dah ambil gambar dah dekat mana dia parking, apa nombor lot dia parking tu. Tapi dia jalan dekat kawasan tu, dia kata dia tak nampak kereta dia. Girlfriend dia pun tak nampak juga. Dia kata mana kereta kita ni, kita parking tingkat ni kan, dia kata. Yang girlfriend kata tingkat ni, mana dia kata kan. Dia pun jalan-jalan dekat 20 minit. And then last kali dia jumpa juga kereta dia. Dia rasa dia macam dah lalu dah kawasan tu, tapi dia tak nampak kereta dia. So Encik Amin kata memang satu pengalaman yang pelik lah kan, dia lalui waktu tu. Tapi kisah ni tak habis kat sini. Dia kata dia sampai je kat kereta dia, dia masuk dalam kereta dia. Dia kata dia mula macam ambil angin dulu kan. And then girlfriend Encik Amin ni, bila dah masuk kereta, dia dah macam lega lah. Jadi dia pun buka handphone apa semua. Yang Encik Amin ni dia macam termenung sekejap. Dia kata macam apa salah aku tak jumpa kereta aku ni, dia kata kan. Tak pernah berlaku kan. Selalu kalau tak jumpa sebab tak ambil gambar ke apa ke, tapi ni dah ambil gambar, dah tengok kat mana parking tapi tak jumpa. And then baru jumpa kan. Encik Amin kata okey lah, just endahkan je lah. Yelah tapak tu pun dulu tapak apa, mungkinlah keras kan kawasan tu. Jadi Encik Amin okey lah. Dia pun nak keluar lah daripada parking dia. Dia parking menghala ke dinding. Jadi belakang dia ada kereta apa semua kan. Waktu dia nak keluar ni, dia masuk je ke gear reverse. Dia terus pandang ke arah monitor yang ada di dalam kereta dia, ataupun LCD kan yang ada dalam kereta dia. Dia ternampak reverse camera tu menghala ke belakang. Cuma apa yang Encik Amin pelik ataupun Encik Amin ni terkejut bila dia perasan yang dalam kereta dekat belah belakang ni, ataupun yang kereta yang parking di belakang dia ni, ada satu susuk tubuh orang sedang duduk dekat tempat duduk penumpang, tengah tengok kereta dia. Jadi Encik Amin ni macam dia terus tengok ke arah belakang tau. Dia tekan brake and then dia tengok ke arah belakang. Tapi dekat kereta tu tak ada siapa-siapa pun waktu tu. And then dia pandang balik dekat dia punya LCD ataupun dia punya Android player tu. Tak ada pula. Tadi dia nampak macam ada orang. Dah 2 kali dah. Tadi dia mula-mula dia rasa macam kenapa dia rasa macam dia tak jumpa kereta. Yang kedua dia kata dia nampak macam ada perempuan kan dekat kereta belakang, tapi sebenarnya tak ada.
So girlfriend Cik Amin ni pun tanyalah Cik Amin ni, kenapa you berhenti? Dia kata macam tu. Dan Cik Amin dia kata tak ada apalah, cuma takut ada kereta, dia cakap tu. Sebab dia tak nak cakap dengan girlfriend dia, sebab korang pun tahu kan, nanti mungkin girlfriend dia akan takut ke apa. Jadi Encik Amin ni pun keluar daripada parking, teruslah menuju hantar balik girlfriend dia ni. Sampai dekat rumah girlfriend dia, turun apa semua, and then dia pun pergilah, baliklah semula ke rumah dia. And then Cik Amin kata sampai saja dekat kawasan rumah dia, dia parking kereta kan. Tapi dalam perjalanan dia ni, lepas je girlfriend dia turun, dia rasa macam seram sejuk je sepanjang perjalanan tu. Dan dia kata macam ada yang tak kena, macam ada benda ikut ke macam tu. Tapi dia cuba juga lawan, dia takut juga perasaan, sebab dia ternampak ada orang apa semua kan dekat belakang. Lepas tu gelap kawasan parking apa semua. Cuma takut benda tu bermain di fikiran dia, jadi dia rasa takut lah. Jadi Cik Amin ni lawan, and then dia pun matikan enjin kereta dia. Dia turun, dia terus cuci kaki dekat luar, and then dia masuk ke dalam rumah. Dia terus dia terfikir macam dia nak lepak dululah dekat sofa tengok TV ke apa. Tapi dia fikir better dia terus mandi, sebab dia dah kena ganggu tadi kan. Jadi dia kata okey lah. Dia pun terus pergi mandi. And then lepas dia mandi, dia keluar, dia turun ke bahagian bawah. Rumah dia dah berstory. Jadi dia turun ke bawah. Waktu tu dah pukul 11 lebih, dekat pukul 12 lah, dekat tengah malam. Jadi Cik Amin ni kata mata dia pun belum ngantuk lagi. Jadi dia pun turun ke ruang tamu dia. Cuma nak pergi ke ruang tamu dia ni, dia perasan macam ada bunyi suara orang bercakap. Jadi dia pun bunyi apa tu kan. Dia pun laju pergi ke ruang tamu dia. Dia tengok TV dia menyala. Jadi dia pun macam confused kan. Dia kata aku ada buka TV ke tadi? Ke aku buka TV macam nak tengok TV lepas tu aku mandi macam tu. Dia macam tak berapa ingat lah. Jadi dia kata okey lah tak apalah. Dia pun pergilah ke dapur. Dia buat air apa semua. Dia pun letak atas meja makan dia. Waktu tu dekat dengan ruang tamu lah, dia boleh nampak TV. Jadi dia duduk tu, waktu tu dia nak minum air dia. Cuma dia kata air tu panas, jadi dia terpaksa biarkan dululah. Jadi dia tengah-tengah tengok TV ni, dia kata lepas daripada tu dia cubalah minum air tu. Korang tahu tak apa yang berlaku dekat air dia? Air dia dah tinggal separuh. Encik Amin ni kata memang macam tak logik tau. Benda tu dia tak minum lagi, air tu panas. Tiba-tiba waktu dia nak minum, selang beberapa waktu dia nak minum, air tu dah tinggal separuh. Siapa yang minum? Waktu ni dia memang ingat lah, dia memang tak minum air tu. Tadi TV dia rasa macam dia memang tak buka, tapi mungkin ke dia buka. Dia macam confused. Tapi air ni dia kata memang dia tak minum. Macam mana air tu boleh tinggal separuh? And then lepas daripada tu Cik Amin ni pun terus ke dapur. Dia tak minum pun air tu. Dia cuci cawan dia, dia tutup TV, dan dia naik ke bilik dia. Dia ambil wuduk. Dia kata dia solat sunat apa semua kan. Dan dia baca doa sebelum dia tidur. And then waktu dia nak tidur ni, dia kata dia dengar dekat luar, dekat bawah kan, dekat ruang dapur ke ruang tamu ke, dia kata macam riuh tau. Macam ada bunyi benda jatuh, macam ada bunyi pinggan, macam ada bunyi orang kata apa, mungkin periuk ke kuali jatuh. Memang riuh. Tapi Encik Amin ni tak endahkan, dia terus je tidur. And then keesokan harinya bila dia bangun, dia keluar daripada bilik dia, dia kata tak ada apa pun. Ruang tamu dia okey, dapur dia okey, cuma dia tak tahulah bunyi tu datang daripada mana. Mungkinkah daripada rumah dia ataupun rumah jiran sebelah masak ke, dia pun tak pasti. Cuma itulah gangguan yang dialami oleh Encik Amin, yang Encik Amin sendiri seakan-akan tak percaya dan susah untuk dia lupakan pengalaman ni. So guys, jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi untuk berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So di kesempatan ni juga aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton video aku daripada mula sampailah ke hujung ni. Itulah salah satu cara korang tunjukkan korang punya support kepada aku
untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.